Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 13/8/23 kita teruskan agenda memahami Al-Quran, mentadabbur beberapa ayat. Iaitulah perbincangan kita pada kali ini Suratul Asri. Suratul Asri, surah yang ke-103, surah yang 103, juzuk yang ke-30. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surah 1431. 1431. Alhamdulillah, surah ini walaupun pendek tapi mengandungi makna yang panjang. Kalau kita nak bincang 3 siri kuliah pun tak habis. Tapi oleh kerana manhaj kita manhaj ringkas, maka kita boleh habiskan dalam masa yang ringkas. Betullah, dia tafsir ni dia macam boleh panjang boleh pendek. Nak panjang, nak pendek pun boleh pendek. InsyaAllah, mudah-mudahan para jemaah mendapat ilmu manfaat daripada apa yang kita belajar biiznillahi azza wa jalla. Kita mula dengan baca ayat. Kita mula dengan baca tafsir, baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Undur ke mukaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini makkiyatun wa hukiyal ijma'u ala dhalik. Mengandungi 3 ayat. Dinamakan Suratul Asri dengan makna masa. Wal Asri, masa. Dan ada juga yang menamakannya dengan awal ayat Suratu Wal Asri. Suratu Wal Asri. Kita kata Wal Asri ke Suratul Asri, dikenali dua-dua ini. Kenapa dinamakan surah Al-Asri? Al-Asri dengan makna masa. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, bahawa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali. Maknanya bukan semua rugi. Hak tak ruginya ini ada 4 kumpulan. Kalau kamu nak masuk dalam kumpulan yang tak rugi, masuk dalam kumpulan ini. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah anugerahkan kita masuk dalam kumpulan 4 yang bahagia di dunia, aman di akhirat, insya-Allah. Intisari kandungan.
menerangkan bahawa manusia umumnya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tengok, satu, sifat orang yang tak rugi, orang yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, dan mereka pula berpesan-pesan, berwasiat dengan kebenaran, meliputi i'tiqad, kepercayaan, tutur kata, dan amal perbuatan. Yang keempat, serta berpesan-pesan dengan sabar, yakni sabar menjalankan suruhan Allah dan sabar meninggalkan larangannya, serta sabar ketika menghadapi ujian. Para jemaah sekalian, apa dia kerugian al-khusr? Yang dimaksudkan itu, kerugian bermakna hilang modal. Kalau kita kata rugi, makna hilang modal. Kalau orang jual lah, kita rugi perniagaan kita ni, modal dia habis. Orang panggil mapuh modal. Dan modal seseorang itu ialah umurnya. Kepala modal kita berniaga dengan Allah, umur kita. Kita gunakan 24 jam, satu hari satu malam ini 1440 minit ni. Kalau kita guna untuk kebaikan, maka banyak keuntungan yang kita dapat di akhirat esok. Tapi kalau kita lara, leka, entah ke mana, tak tahu gapo kata orang, maka kerugianlah kita. Dengan ini nyatalah bahawa manusia tidak terlepas dari kerugian. Kerana tiap-tiap satu detik yang berlalu dari umurnya, kalau ia gunakan pada maksiat, maka tidak syak tentang ruginya. Kalau pula dihabiskan dengan perkara-perkara yang harus, maka itu pun merugikan juga. Kerana habisnya tidak meninggalkan sebarang faedah yang dapat menolongnya bila dia mati. Jadi, bagi mengelakkan kerugian itu, tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan yang diterangkan pada ayat yang ketiga, dengan menyempurnakan segala yang tersebut sebagaimana sewajibnya dan sepatutnya. Munasabatul ayah, munasabah surah ini dengan surah sebelumnya. Surah Wal Asri dengan surah sebelum dia, apa munasabah? Tengok ni. Dalam surah At-Takasur, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa orang yang sibuk lara dengan mengejar dunia, memperbanyakkan harta benda, keluarga, mencari pangkat-pangkat besar ini, maka dia akan diazab, akan diseksa dan akan binasa orang itu. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Wal Asri ini apa yang patut, apa yang wajib, apa yang mesti kamu lakukan wahai orang yang beriman supaya kamu tidak rugi. Maka diberinya kepada kita 4 perkara: al-iman, al-amalus salih, at-tawasi bil haqqi, wat-tawasi bis sabri. Jadi siapa nak selamat, ambillah yang 4. Siapa tak selamat, alhaakumut takasur, maka binasalah orang yang rugi di dalam kehidupannya di dunia, maka kecelakaanlah bagi dia di akhirat. Wal iyazubillah. Adapun maqasidus surah secara ringkasnya, bayanu manhum ahlul khusran. Allah nak nyatakan orang yang rugi, wa manhum ahlus sa'adah, dan siapa ke orang yang bahagia. Kita nak tahu sebab kita nak ambil, nak duduk dalam kumpulan yang bahagia, nak jauhkan diri daripada kumpulan yang rugi. Jadi alhamdulillah, maudu'atis surah, isu dalam surah ini ada 2 perkara besar. Yang pertama, al-qasamu bil asri, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, ala subutil khusranil insan, bahawa kerugianlah
bagi manusia yang tidak ikut SOP syariat yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dua, isbatu najati wa fawzil ladzina amanu wa amilus salihat. Allah Ta'ala nyatakan selamat, bahagia, terlepas dari kekecewaan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan berpesan dengan yang benar dan juga berpesan dengan kesabaran. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, ya Allah jadikan kami, keluarga kami dan orang-orang murid-murid kami, orang-orang yang kami sayangi dalam kumpulan orang yang selamat, yang tidak rugi di dunia, tidak rugi di akhirat, termasuk di kalangan orang yang beramal dengan 4 perkara besar yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah yang mulia ini. Baik para jemaah sekalian, al-munasabah telah kita sebut tadi. Sekarang kita berpindah kepada tafsirul ayah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ada orang tanya, dia kata, kenapa Abu Anas suka baca A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Orang lain A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Menarik juga soalan. Jadi mudah-mudahan para jemaah sekalian kita beri penjelasan bahawa ada di antara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat malam dia ke bacaannya, Nabi sebut A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi. Panjang lagi. Tapi yang pentingnya lafaz ta'awuz yang kita baca ni ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ana suka baca supaya orang tanya dan ada sanad dia tersendiri. Jadi kita nak. Jadi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia baca A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ada lagi ukur dia min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, tapi kita ambil setakat itulah. Supaya para jemaah boleh, orang panggil apa ni, boleh memahami dan beramal dengan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi eloklah kalau tanya kan. Yang tak eloknya diulah sendiri, pelik ustaz ni baca tak suka orang. Ini masalah dia. Masalah manusia hari ni, dia suka komen, dia tak suka bertanya, tak cari ilmu. Jadi bila ilmu tak ada, komen banyak. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada wal asr, demi masa. Ai uqsimu bil asri, aku bersumpah dengan masa. Apa dia masa di sini? Dengar pelajar. Qala Ibnul Jauzi, Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan wal asri fihi salasatu aqwal, ada 3 tafsiran. Yang pertama annahu dahr, masa tu masalah masa 24 jam ni. Itu mana? Wa inna ma aqsama bid-dahri, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa supaya kita ambil perhatian. Setiap benda yang Allah Ta'ala bersumpah dengan dia, Tuhan nak kita buka mata, celek mata, buka telinga, lapang dada, fikir, sebab benda tu besar. Dalam masa ini li'anna fihi ibratul lin-nazir, menjadi pengajaran kepada orang yang memerhatikan min mururil laili wan nahar, tu bersilih berganti, tukar pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, dalam perjalanan yang teratur dan tersusun. Cuma Allah Ta'ala bezakan dalam satu negara, satu benua dengan benua lain. Ada benua yang panjang malam, ada yang panjang siang, ada yang sederhana, macam-macam, ada yang panas, ada yang sejuk, supaya kita tahu bahawa dunia ini bergerak, dunia ini gerak. Itu satu. Wasani, yang kedua, tafsir yang kedua, al-asri dengan mana al-ashi, petang. Petang
Selepas daripada zawal, lepas pada zuhur sampai ke maghrib. Itu dia panggil, kalau kata petang demi masa, maka kita kata petang tengah hari sampai maghrib. Wassalisu wal asri ay salatul asri, demi masa, yakni demi waktu asar. Sebab waktu asar ni manusia lara leka, banyak kerugian di situ. Jadi ada 3 makna wal asri, masa termasalah ataupun waktu yang tertentu. Maka di sini kata di para ulama wal asri, demi waktu asar. Maka aqsamallahu azza bi asrin nahar, kan? Allah Ta'ala bersumpah dengan akhir siang, iaitu asar. Asar ni akhir siang. Ayat yang kedua, Allah SWT beritahu kepada kita, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kerugi apa? Kerugian, rugi bermakna hilang modal, hilang kepala modal. Kalau kita nega, jual bawah pada modal, itu dia panggil rugi. Dan modal seorang itu umurnya. Dengan ini nyatalah bahawa manusia tidak terlepas dari kerugian. Kerana tiap-tiap satu detik yang berlalu dari umurnya, kalau dia gunakan pada maksiat, maka tidak syak lagi tentang ruginya. Dan kalau pula dihabiskan dengan perkara yang harus, itu juga rugi. Kerana habis tidak meninggalkan faedah yang dapat menolongnya bila dia mati. Bagi mengelakkan kerugian itu tidak ada jalan lain melainkan dengan jalan yang diterangkan pada ayat yang ketiga, dengan menyempurnakan segala yang tersebut sebagaimana yang sewajibnya dan yang sepatutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang tidak rugi, tidak hilang kepala modal hidup dalam dunia ini. Maka kata Al-Wahidi, al-khusru, rugi, ay halaku ra'sil man, hilang kepala modal. Sekalinya modal hilang. Wal insan, tanda ni pelajar. Wal insanu fi halaki nafsihi wa umurihi, mana manusia ni dalam kebinasaan sebab umur dia berlalu, tak ada apa yang dia boleh hasilkan. Kadang-kadang tak berhasil, untuk dunia pun tak ada hasil apa. Duduk lara begitu ya. Duk main tuduh botol tepi jalan, tolak-tolak macam budak-budak. Dia panggil murahiqus syuyukh, orang tua jadi budak. Main tolak tuduh botol lah, duk buah kedai kopi tak ada kerja lah, macam-macam dia punya buat. Sebab itulah kalau orang tua-tua yang mari nak duduk di pondok, kita bagi syarat lalu. Solat 5 waktu sini, belajar ikut semua kuliah yang kita ajar, kecuali kuliah nahwu sarah yang pelak, yang payah tu. Jangan merokok dan jangan duduk lepok di kedai kopi. Rugi masa. Buah weh. Mari ni etikah duduk atas masjid, boleh pahala. Duduk atas masjid ni etikah, tak buat apa-apa pun. Etikah saja, aku etikah duduk menyandar dia. Kalau kita boleh bergerak mulut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, lagilah kita punya pahala banyak. Rugi. Maka al-khasiru diddur rabih, rugi itu lawan dia untung. Jadi kerugian tu ada martabat, beberapa peringkat. Rugi total, rugi. Siapa dia total rugi? Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ni orang kafir dia panggil. Tak ada apa dia. Yang kedua, rugi mengikut peringkat, ba'dul wujuh. Orang beriman yang tidak menggunakan masa untuk kebajikan, rugi. Tapi tidaklah rugi total semua sekali, sebab dia ada iman, dia ada solat, dia ada baca Quran, cuma tak banyak. Kita kata rugi besar. Jadi kita supaya tak rugi, kita gunakan masa yang kita ada untuk ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikatkan hati kita dengan masjid, buka telinga kita setiap kali ada kuliah. Kerana itu ana secara peribadinya kempen kepada para jemaah sekalian yang ada ibu bapa yang duduk seorang-seorang di kampung ataupun duduk di kampung, anak-anak dah besar, bawa mari letak di pondok kita ni, bawa mari sini.
Pondok kita pun alhamdulillah nama yang pondok tapi comel dah. Bangunan-bangunan ada. Hak buruk sikit-sikit tu kita baikilah. Biar dia mari duduk sini. Ke mana mak-mak kita tu? Pagi ada solat Jumaat 5 waktu ada. Kuliah ada sentiasa, kelas mengaji Quran ada. Dia duduk sama-sama dia puasa hari Senin, hari Khamis. Allahu Akbar. Kita kata bahagianya di akhir hayat kita, kita dapat penuhi 24 jam dalam mood ibadat. Bahagia ke tidak? Ni duk tinggal kau orang tua kapur tak ada kerja. Duk main jaga ayah itik, pagi-pagi jaga cucu. Ada juga anak tak mari hantar mak pondok pasal nak suruh jaga anak dia cucu. Kita kata makmu jaga mu dulu. Sekarang ni bagi peluang kepada ibu awak untuk beribadat, untuk menghabiskan masa dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah. Makcik-makcik yang boleh mari duk pondok tu istiqamah kata alhamdulillah. Berapa ramai lagi hok duk lara rumah tak ada kerja. Nah, kita tak kata salah jaga cucu, jaga ayah itik. Tak salah. Jagalah. Tetapi kita nak orang panggil menggunakan banyak masa kita untuk tidak berada dalam kerugian, sebagaimana ramai orang yang rugi dengan sebab tidak dapat menggunakan masa dengan baik. Alhamdulillah. Jadi mak-mak tu jaga, anak-anak tu sayang ke ibu atas mari. Tak kira pondok mana-mana punya penting kita kepek pondok kita, muka kita duduk sini kan. Tak boleh nak kepek orang lain. Gitu. Itu suasana. Tapi ada setengah orang ni dia kata tak boleh. Kita nak pergi pondok pelik-pelik lagi nu sebab sana nu dengan zikir munajat dengan pelik. Kita kata tak usah duk cari hak payahlah. Kita kempen mak-mak kita, ayah-ayah kita ni baca zikir hak Nabi ajar, hak ikut dalam sunnah ni cukup dah kita. Nah, beramal dengan sunnah hati tenang, pahalanya confirm. Jangan duk ajar kau orang tua hak pelik-pelik. Dah lah dia tak mengaji dah. Kita pergi ajar pula hak tidak ikut sunnah. Nanya kau orang tua di saat akhir masih lagi terperangkap dengan benda-benda yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi tuan-tuan. Baiklah. Kita nak cari orang yang tak rugi siapa. Mudah-mudahan Allah Taala masukkan kita dalamnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua sifat. Sifat yang pertama mesti beriman. Alhamdulillah, kita semua ni orang yang beriman. Lahir daripada perut mak tu, tulis dah dalam kad surat beranak Islam. Kita kata alhamdulillah, nikmat. Ada orang yang baru masuk Islam. Wa amilus salihat, orang yang beramal soleh, beramal kata beramal kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, tulis itu. Syarat amalan nak jadi soleh, dan sekaligus menjadi syarat Allah Ta'ala nak kabulkan amalan kita. Ulama Ahlus Sunnah kata dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, kita kena buat kerana Allah. Syarat yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu, ikut hak Nabi buat. Jadi inilah yang kita perjuangkan, inilah yang kita usahakan. Hala tuju nak bawa muslimin dan muslimat ke arah mana? Ke arah nak ikhlas, ikut mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah nama dia amal soleh. Orang ni kuat beramal tapi tak ikut sunnah, kita kata khaihat. Yang ketiga, watawasau bil haqqi, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran. Tengok nota kata kebenaran itu bermula dari mana? Bermula dari akidah, kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Akidah kita nak ambil di mana? Akidah yang paling selamat sekali kita belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihuraikan oleh para ulama salafus saleh. Itu paling selamat. Nak memperluaskan lagi, kita ambil pula huraian-huraian ulama yang pelbagai. Nah, ulama salafus saleh, ada juga ulama yang mari kemudian dia panggil khalaf, yang menjelaskan tentang ketuhanan, tentang masalah-masalah yang bertempur dengan ajaran-ajaran yang pelik, kumpulan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Jadi nak kena kumpulan-kumpulan ini, alhamdulillah ana dah baca kitab Tuhfatur Raghibin di masjid kita ni, sudah khatam, rakamannya lengkap ada. Sekarang ni pula disambung oleh Ustaz Anah pula, ulang balik untuk generasi hak baru ni. Kita kata mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jadi bermula daripada i'tiqad, kepercayaan.
Kemudian akhlak, tutur kata. Dan amal perbuatan, ini kita kena jaga. Sebab itulah nak ambil peranan nasihat kepada sahabat-sahabat kita ni, supaya jangan gulu, jangan melampau. Bila kita bagi nasihat, musim-musim orang panggil pilihan raya ni, musim-musim yang gawat, semua orang tak kenal, nak perubah orang tu, nak lipat orang ni, nak lawan orang tu, nak kenak kepada orang ni, macam-macam. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dia tak akan buat kenak kepada orang. Dia tak akan mari cakap bohong. Tak akan buat janji-janji palsu. Tidak akan, dan watawasau bil haqqi, sentiasa berpesan untuk membawa yang benar dan bersabar di atas kebenaran. Masalahnya gitulah. Manusia adalah kerugian ni, tak ada. Tuan-tuan boleh bayangkan bila kita tulis nasihat. Saya rasa tidak patutnya seorang pelajar yang nak menimba ilmu duduk komen menunjukkan kerah kepala kita. Tak payah. Awak tak setuju, tengok je lah, mururing kira, baca, tengok. Saya tak setuju ustaz ni. Sudah, pergi cari ustaznya dia setuju. Tak puas hati, gatal tangan, komen juga kat bawah. Dia kata apa? Dia kata saya ambil ilmu ustaz, tapi pandangan ini saya ada ijtihad sendiri. Sebab itulah kita kata ijtihad ni satu kalimah yang besar yang digunakan oleh para ulama dalam perkara-perkara yang besar. Cakaplah saya berbeza pandangan, molek juga sikit. Ni saya ijtihad, nampak besar sangat kepala kita. Jadi kita kata kalau lebih beradab, kalau kita tak setuju, kita usah duduk komen banyaklah. Orang pun tidak nak berbalah dengan awak pun. Nah, ini dia panggil tujuan kita at-tawasi bil haqqi, nak pesan dengan yang benar. Apa yang kita nampak itu yang benar, kita pesan. Jaga akhlak, jaga adab, jaga peraturan, jaga SOP syariat. Tiba-tiba mari hidup mengamuk kat bawah ni, kenapa? Rasa terpijak ekor ke macam mana? Tak puas hati, tak boleh kata orang. Tak puas hati, tak boleh mengutuk orang. Tak puas hati, kita larang duduk share benda-benda fitnah dalam grup. Kita kata la haula wala quwwata illa billah. Ini ciri-ciri al-khusran, kerugian kita di atas dunia apabila kita orang nasihat pun marah. Jadi kita buat guru kita ni macam penyu je. Telurnya ambil, ibunya campur ke laut, macam tu lebih kurang. Saya belajar tafsir dengan ustaz, tapi dalam pandangan saya ada ijtihad sendiri. Kita kata jangan ada sombong kat bahasa. Kalau nak berkhilaf pun letak dalam hati lah, simpan-simpan. Kita tak ambil dia dalam masalah ni. Tak payahlah kita nampak mendeklarkan kita ni macam penyu. Macam penyu dia panggil. Penyu ni telur ambil, tuangnya campur ke laut. Jadi kita ada orang nak kelahi dengan awak. Kita nasihat ni tujuan betul-betul watawasau bil haqqi. Apa yang kita nampak yang kita benar, kita bagi nasihat. Kalau tuan tak boleh terima, tak payah terimalah. Tak usah duduk balah di dalam grup, tak usah duduk balah di alam maya. Terlebih-lebih lagi tulis saya hormat pada guru saya, tapi di sini saya lawan guru saya. Kenapa? Apa faedah? Jadi kita tak nak membina ketaksuban dalam ilmu yang kita ajar, tetapi kita nak bina kesopanan, nak bina akhlak sebagai talibul ilmi. Mana ada yang kita tidak khilaf. Kita dengan guru kita bersama mesti ada pandangan-pandangan berbeza, tapi orang tak declare ini pandangan guru saya, ini ijtihad saya. Kita kata ini kesombongan yang berlaku dalam sifat sebahagian daripada talibul ilmi yang telah ditalbiskan oleh iblis, menunjukkan bahawa kita kerah kepala, kita nak tunjuk kita lebih bisa daripada orang-orang yang kita ambil. Kalau kita nak belajar, belajar. Kalau kita nak belajar, carilah orang lain yang sekepala kita, yang duduk hentam orang sana sini. Itu yang kita benar. Kita kata inilah yang saya bimbang. Lebih-lebih lagi nasihat saya kepada penuntut-penuntut ilmu yang belajar-belajar ilmu, yang duduk hafal Quran, yang duduk terjebak sama dalam perangkap nak menjatuhkan orang, nak menghina orang. Kita kata aku bimbang. Saya tegur pelajar-pelajar, lebih-lebih lagi hafazatul Quran, aku tegur, takut hitamnya hati, hafalan Quran pun entah ke mana. Allahu Akbar. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi. Jadi bermula daripada akidah, akhlak dan peradaban. Wa tawasau bis sabri, serta berpesan-pesan dengan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu ada 3 peringkat. Tanda pelajar. Sabar ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, as-sabru, sabar ala ta'atillah. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Kena sabar nak solat ni, nak puasa bukannya senang. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar
ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kita kena buat. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Payah tahu nak tinggal maksiat ni. Ana di antara benda yang payah saya nak suruh orang tinggal maksiat. Orang baik-baik ni, maya tak tinggal masjid siang malam, pergi Mekah tiap tahun, tapi putih rokok duduk sepa pulut. Allahu Akbar. Ana ingat lagi kata-kata almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, ada video pendek dia. Dia kata tak tak molek, piuh cotnik atas kepala, mulut sepa duk isap rokok. Dia kata ini orang tidak berakhlak. Kita kata rahimakallah ya Syekh, kita sangat menyokong nasihat-nasihat yang diberi dalam masalah meninggalkan maksiat. Nampak simple tapi payah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah Allah SWT sebut kepada kita, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Dalam ayat surah Al-Baqarah 177 Allah Ta'ala nyatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Semua tu di antara rukun iman. Kemudian dalam hadis Jibril yang panjang, dia panggil hadis Jibril, yang diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, apabila Jibril tanya Nabi tentang anil iman, Nabi kata apa? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 6 rukun iman disebut dalam kitab kita ini. Hadis rawahu Muslim. Maka apabila kita beramal dengan ikhlas, dengan soleh, 2 syarat mesti dipatuhi: ikhlas, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apabila kita berpesan dengan sabar, dengan benar, bermula daripada akidah, akhlak, dan semua tutur kata kita, luzumil Quran, mesti kita berpegang dengan Quran dan mengikut agama Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasaw bis sabri, 3 peringkat. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar ala aqdarillahil mu'limah, kita sabar apa yang Allah Ta'ala takdirkan kita, perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Jadi kita minta Allah SWT jadikan kita termasuk di kalangan orang-orang yang 4 sifat ini, supaya kita aman, bahagia di dunia, aman di akhirat, layak kita ke syurga, mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Baik para jemaah sekalian, saya ringkas je. Kita berjanji nak ringkas, kita ringkas. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, wal asri innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Sebab apa? Tanda ni pelajar. Kenapa Allah Taala bersumpah dengan masa? Lianna ad-dahr, masa itulah dia panggil kepala modal seorang itu duduk di masa. Manakala kita guna masa kita ini untuk ibadat, kita menggunakan masa untuk ketaatan, kita gunakan masa itu untuk menimba ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk beramal dengan ilmu, maka itulah dia panggil manusia yang bahagia. Jadi martabat amalan kita tu 4. Siapa dia tahu, maka dia adalah orang yang baik, iaitulah ma'rifatul haqqi, mengenal yang sebenar. Yang kedua, beramal dengan dia. Yang ketiga, mengajarnya kepada orang yang tak tahu. Yang keempat, sabar di atas menyampaikan ilmu. Tulis itu. Tugas kita orang yang beriman, dia ada 4 benda. Usul yang kita kena tahu dalam hidup kita ni 4 perkara. Yang pertama, kita kena tahu yang benar. Belajar, kalau tak ngaji mana nak tahu. Yang kedua, bila kita tahu, mesti beramal. Ni tahu saja, tahu amal. Benar. Yang ketiga, mengajarnya, menyebarkannya. Mengajar yang kita tahu, ajar. Yang keempat, sabar. Bila kita ajar yang benar, Allah Ta'ala kembar haqqi sabri. Lish, bila membawa yang benar, pasti ada orang yang akan lawan. Apa ni ajar ni? Menyalahi adat istiadat masyarakat,
menyalahi kebiasaan orang, menyalahi enakmen, macam-macam jalan. Kita kata salah, kata salah. Kalau dia itu benar min indillah, sahih daripada sunnah Nabi, kita lawan, kita teruskan perjuangan. Sebab bila kita bawa yang benar, kita akan dilawan, ditentang oleh orang, sama ada orang jauh atau orang dekat. Kadang-kadang hak lawan kita bukan orang jauh. Hak lawan kita keluarga sendiri. Hak lawan kita murid-murid kita sendiri. Sebab dia kata berbeza dengan orang. Kita kata berbeza dengan orang tak apa. Jangan berbeza dengan hak Nabi ajar. Itu bahaya. Yang kedua, tulis faedah yang kedua, surah ini, surah Wal Asri, Allah Ta'ala nyatakan di sini 4 sifat. Tulis pelajar. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita 4 sifat ar-rabihun, orang yang bahagia, orang yang untung, tak rugi perniagaan dia di dunia dan di akhirat. Apa dia 4 sifat? Amanu, beriman, beramal soleh dengan SOP yang telah kita sebut tadi, ikhlas dan mutaba'atun Nabi, dan berpesan dengan yang sabar, yang dengan benar, maknanya mesti menyebarkan agama ini, sampaikan yang hak, jangan takut, dan bersabar di atas penyampaian ataupun penentangan yang berlaku. Barulah kita telah menggunakan umur kita, kita telah menggunakan masa kita mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi surah ni walaupun pendek, kata Imam Syafi'i, tanda pelajar, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, surah Wal Asri ini min ajma'i suwaril Quran. Surah pendek tapi merangkumi kehidupan manusia. Lau fakkara nasu kulluhum fi hadhihi surah lakafathum. Syafi'i kata, kalau manusia ambil surah ni je, kita berfikir, kita kaji, kita tadabbur, kita selidik, kita perhalusi, cukup dah untuk menjadi bekalan kita ke akhirat. Kita kata itulah kata-kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia menjadi miqyas, parameter manusia ni dalam kerugian ke manusia dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan kita dari kelompok kerugian. Allah Ta'ala letak kita dalam kumpulan orang yang bahagia biiznihi azza wa jalla. Kita berpindah kepada yang ketiga. Boleh belajar yang ketiga. Kelebihan surah ini dia kata apa? Qala ba'du salaf, sebahagian daripada ulama salafus salih. Dia tak sebut nama sini. Ar-Razi sebut, dia kata ta'allam tu makna suratil asri. Dia kata aku belajar surah, memahami makna surah Wal Asri ini dengan penjual air batu. Penjual air batu. Dia belajar dengan penjual air batu. Kana yasihu wa yaqul. Penjual air batu dia kata apa? Irhamu man yazubu ra'su malihi. Kamu berilah kasihanilah kepada orang yang larut cair kepala modal dia. Irhamu, kasihanlah kepada orang yang akan larut hilang kepala modal dia. Sebab apa? Dia jual air batu. Kalau orang tak beli, air batu ni akan larut. Bila larut, tak ada dia nak jual apa lagi. Maka dia minta orang beli. Jadi kata di Tok Syekh ni, dia kata, aku duk mikir, innal insana lafi khusrin, manusia dalam kerugian. Rugi itu apa? Rugi tak guna masa, larutnya masa kita berlalu. Yamurru bihil asru, apabila berlalunya masa, bermakna umur kita bergerak. Bila berlalunya satu hari, tak ada apa yang kita boleh ambil faedah daripadanya. Maka inilah yang dikatakan manusia yang sangat rugi. Manusia yang sangat rugi duduk di mana? Duduk di kerugian yang berlalu. Maka fa'iza huwa khasir, itulah dikata manusia yang rugi, manusia yang berlalu hari tak ada faedah. Allahu Akbar. Manusia yang berlalu hari tak ada faedah. Jadi para pelajar ada sebuah kitab, menarik kitab ni.
Nama dia Qimatuz Zaman Indal Ulama. Nilai masa menurut ulama, ditulis Syekh Abu Ghuddah rahimahullah. Kitab ni ada terjemahan. Cari kitab ni. Nilai masa menurut ulama. Nanti kalau anda ada masa, kita pilih kitab ni untuk kita baca. Nilai Qimatuz Zaman Indal Ulama, bagaimana mereka menggunakan masa sampai mereka tak sempat nak makan malam. Khadam dia mari suap, dia duduk menulis ilmu yang dia buat. Kita ni tak ada makan juga. Tak. Masa duduk sibuk main WhatsApp. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkan kita daripada kumpulan-kumpulan yang karut duduk menghabiskan masa tak tahu berjalan. Kata ulama salah lain, saya lupa nama dia. Dia kata, tidak ada perkara yang menduka-citakan aku, menyedihkan aku, kecuali apabila berlalunya satu hari, tidak bertambahnya iman dan amal. Berlalu satu hari, tak tambahnya iman dengan amal. Inilah masa yang kita rasa suatu masa yang cukup menyesal. Kemudian yang keempat, pesanan yang keempat, Allah Ta'ala tersebut, watawasau bil haqqi, hendaklah kamu berpesan dengan yang benar. Kenapa Allah Ta'ala guna berpesan dengan yang benar? Watawasau bil haqqi, ayat tawasi, dengan perkara yang benar, tanda pelajar, perkara yang benar, yang paling utama sekali, yang kita kena berpesan, yang kita kena berdakwah, yang kita kena ajak orang, iaitulah mengajak manusia supaya beriman kepada Allah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datanglah adab, datanglah akhlak, datanglah segala perkara yang berlalu, maka kita kena buat. Kenapa Allah Taala mula dengan wa tawasau bil haqqi? Berpesan dengan yang benar. Wa tawasau bil sabri, dan berpesan dengan sabar. Ulama kata, bila Allah kata berpesan-pesan dengan yang kebenaran, ya dulu ala annal haqqa thaqil. Ayat ini menunjukkan bahawa perkara yang benar itu berat. Nak menyatakan hak benar, payah. Kita tengok orang buat maksiat, beranikah kita nak tegur? Payah. Kalau kita nak ceramah hajat orang semaya, kita pandai. Tapi nak tegur hak kesalahan orang, bukan main susah. Lebih-lebih lagi di media sosial ini. Tegur, berabuk mari. Apa ustaz ni? Saya belajar tafsir dengan ustaz, tapi pandangan ustaz ni menyalahi ijtihad saya. Punya sombong, punya bahasa. Maka kita mengatakan al-haqqu saqil. Yang benar itu berat. Wa annal mihan tulazimahu, dan kamu akan melalui ujian yang getir. Fazalika, kerana itu Allah Ta'ala sebut wattawasi, berpesan-pesan dengan kebenaran. Maknanya kita para pendakwah jangan lemah semangat, jangan mudah koyak, teruskan menyampaikan kebenaran, sebab al-haqqu saqil, yang benar itu berat. Jadi kita yang ambil tanggungjawab, amanah ilmiah. Dulu kita tak pandai, kita belajar. Bila kita ada ilmu, wajib kita sebarkan. Maka kadang-kadang bila saya sebut tegur beberapa isu yang berlaku dalam masyarakat, mungkin bercanggah, berbeza dengan pandangan-pandangan yang semasa, kita mengatakan al-haqqu saqil, pandangan ini berat, tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita tanggungjawab ilmu, maka wajib al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar menjadi tanggungjawab kepada kita para jemaah sekalian. Kemudian yang kelima, Allah Taala pesan wa tawasau bis sabri, dan kamu sabar, berpesan dengan kesabaran. Maknanya bila kita nyatakan yang benar, larang benda mungkar, pasti orang lawan. Bila orang lawan, sabarlah yang menjadi tonggak paksi kepada dakwah kita. Jangan gopoh. Setengah pendakwah ni backing. Bila dia suruh orang buat 2-3 kali tak ingat, dia kata bahasa orang kapur ni, biar mampu bahaya tanah, tak ada faedah. Kita kata la ya akhi. Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Akhir sekali Allah Ta'ala nyatakan, Nuh, lan yu'mina min qawlika illa man qad aman. Tak ada lagi orang beriman kecuali banyak ni. Baru Nabi ni berdoa supaya tenggelam habis orang lain. Kita baru berdakwah 4-5 hari, nak doa suruh mampu orang dah. Jangan sekali-kali. Mudah kecewa, mudah koyak. Kenapa? Sahabat Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, berlawan. Pergi ke Madinah, lawan lagi. Akhir sekali tahun yang ke-8 baru Abu Sufyan masuk Islam. Sabar. Jadi kita kata tak ada. Kadang-kadang orang-orang muda, pendakwah-pendakwah ni muda ni, lorak, gopoh,
Nak suruh kata orang dakwah pun nak kumpayaku, sekali ceramah nak jadi, kita kata tak payahlah, sabar-sabarlah. Kan? Sabar. Nabi kita berapa lama dia sabar, barulah orang masuk. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang masuk Islam begitu banyak. Jadi kita bersifat lean, sifat lemah lembut, sifat kasih sayang. Jangan ganas, jangan kasar. Sehari dua baru ni timbul. Kono-kononya ada kumpulan tertentu ni mengkafirkan orang, suka mengatakan orang, suka-suka ni. Ana yang telah melalui fasa kehidupan waktu kita remaja, memang kita dengar kumpulan-kumpulan penceramah yang tak sabar, duk kafirkan orang, kalau tanah sini pun merakok pergi ke jarak. Dah ingat ke? Orang-orang sembahyang yang kita ingat. Tapi si boros perkataan ini, si mulut orang panggil tak kawal ini, dia mati di atas platform, tempat, kumpulan yang dia kutuk, yang dia kafirkan itu. Hati-hati tuan-tuan, yang itu sikap ganas-ganas. Pendakwah-pendakwah muda, anak-anak muda, sabar. Allah Ta'ala pesan, bil haqqi wa bis sabri, sabar. Nak rebah orang itu, nak jatuh orang ni mudah cakap. Tapi kita kena ingat, perjalanan hidup dunia bukan di tangan kita. Allah yang menentukan. Jadi kita dakwah, Allah Ta'ala tak tanya kita benang tak, mau berjaya ke tidak ubah orang ni, tapi kita akan dipersoalkan mau berdakwah ke tidak. Maka kita teruskan dakwah, kita bersabar di atas kerana apa yang disebut oleh orang, sekadar senarai yang dikeluar, tuduh-tuduhan yang dibuat, kita kata sabar, kita lalui ujian-ujian yang sangat sedikit berbanding dengan ujian yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan surah ini memberi motivasi besar kepada kita. Marilah kita beramal dengan 4 sifat: beriman, beramal, amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan ilmu, dan bersabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kata orang waktu gawak sudah berlalu, waktu malaikat sibuk mencatat amalan-amalan yang tak baik kita sudah berlalu. Berhentilah daripada duk sibuk-sibuk kata sana kata sini. Cukuplah bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyakkan istighfar. Bagi yang dapat kemenangan, banyaklah bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak bertasbih, banyak istighfar, banyak syukur. Jangan tunjuk takabur, jangan duk sombong, jangan duk angkuh. Kita banyak muhasabah diri bahawa apa yang kita dapat kita syukur, apa yang tak dapat jangan dikufuri. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, gunakanlah masa yang ada untuk kebaikan, untuk dunia, untuk akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.